الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesihatan untuk bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita Kitab Zadul Ma'ad. Hari ini insya-Allah saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz Yunus yang terpaksa pulang ke Melaka kerana ayah mentua tak sihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada ayah mentua beliau dan memudahkan segala urusan. Baik. Kita menyambung pada fasal Kitab Zadul Ma'ad ini fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salami wal isti'dhani wa tashmitil 'atis. Fasal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salam, meminta izin dan mendoakan orang bersin. Okey. Saya ini kata dekat ni. Tak habis lagi. Tapi Ustaz ingat seorang nak ganti bab ni. Seorang nak kena ikut jugalah. 152. Baik. Jadi pada fasal ini Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala meletakkan fasal ni pada membicarakan tentang antara adab dalam Islam yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan adab-adab memberi salam, meminta izin, dan dihubungkan dengannya adab berkenaan dengan mendoakan orang yang bersin, tashmitul 'atis. Jadi Islam ini seperti kita tahu bahawa dia penuh dengan adab-adab kesopan santunan, dan ini di antara perkara yang sangat penting dalam hidup kita untuk kita tahu, itulah adab memberi salam dan minta izin. Jadi kata al-Imam Ibn al-Qayyim, ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. Dalam hadis sahihain, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ataupun daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, baginda SAW bersabda bahawa Islam yang paling afdal dan paling baik, yakni di antara khisalul Islam, di antara amalan-amalan dalam Islam yang terbaik yang boleh diamalkan oleh seorang Muslim, ataupun ciri-ciri orang Islam yang baik, ialah salam, memberi salam. Dan dia pertama dia kata memberi makan, it'amut ta'am, memberi makan. Wa an taqra'as salam, dan engkau mengucapkan salam kepada sesiapa yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Jadi ini adalah antara amalan dalam Islam, antara syiar umat Islam. Mereka ni suka memberi orang makan. Jadi bagi sedekah lah, memberi sedekah, buat jamuan makan kan, syiar Islam. Sebab dia adalah di antara akhlak terpenting umat Islam. Umat Islam ni suka membantu orang, suka tolong orang. Jadi ini di antara perangai orang Islam yang paling baik. Nabi sebut afdalul Islam wa khairuhu. Islam yang paling baik dan paling elok, paling utama, paling banyak faedah dan pahalanya, amalan-amalan dalam Islam ini ialah it'amut ta'am, memberi makan. Sama ada buat kenduri,
kan, ataupun belanja orang makan, ataupun memberi sedekah dalam bentuk makanan ataupun hadiah. Kita ni bukan sedekah saja, hadiah pun kena juga. Nabi kata tahabu, berilah kamu hadiah maka kamu akan berkasih sayang. Jadi it'am. Nabi memang menggalakkan untuk kita memberi makan. Kemudian yang kedua, Nabi kata wa an taqra'as salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Yang ni kenal ni maknanya kenal peribadi lah, tapi kita tahu dia Islam lah. Orang ni bukan Islam tak boleh bagi salam lah. Kan? Nabi kata la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu mulakan memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka bagi salam, kita jawab wa'alaikum lah. Baik. Jadi orang yang kita tak kenal tapi kita tahu dia orang Islam, orang Melayu, muka Melayu, kan, pakai tudung, mai yayasan taklim pula, kan, selisih dekat tangga, bagilah salam. Tu maksud dia, kan. Walaupun siapa dia ni tak kenal pun, kan. Kerana dengan beri salam itu akan memulakan ta'aruf dan kecintaan kerana Allah Azza wa Jalla. Wa fihi ma, dan dalam hadis sahihain juga, sahih Bukhari dan Muslim juga, anna Adam alaihi salatu wassalam lamma khalaqahu Allah qala lahu idhhab ila ulaika an-nafar min al-malaikah fasallim alaihim wastami' ma yuhayyunaka bih fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu rahmatullah. Baik, antara asal ni Nabi cerita dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, hadis sahih Nabi bagi tahu macam mana sejarah salam ni. Di mana Adam alaihi salatu wassalam, apabila Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, Allah kata kepada dia, idhhab ila ulaikan nafari minal malaikah, pergi kepada malaikat-malaikat ini, fasallim alaihim, dan ucapkan salam ke atas mereka, wastami' ma yuhayyunaka bih, dan dengar apa yang mereka akan balas, akan jawab salam kamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatik, kerana itulah yang akan jadi ucapan sejahtera salam ke atas untuk kamu dan untuk keturunan kamu. Faqala assalamu alaikum, lalu dia kata, Adam pergi kepada malaikat dan dia kata assalamu alaikum, sejahtera ke atas kamu. Qalu assalamu alayka wa rahmatullah, salam jugalah ke atas kamu dan rahmat Allah. Maka malaikat jawab dengan tambah rahmatullah. Maka salam ini penting, dia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia adalah syiar kemanusiaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan semenjak Nabi Adam alaihi salam lagi untuk kita memberikan salam. Memberikan salam, yakni mendoakan. Apa makna salam? Mendoakan kesejahteraan. Dan assalam adalah di antara nama-nama Allah. Sebab tu kita lepas salat kita kata Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah assalam. Ini nama Allah itu assalam, sejahtera daripada segala keaiban, kekurangan. Baik. Jadi dua hadis yang awal ini dia menceritakan kepada kita bahawa salam, memberi salam di antara amalan yang mesti dijaga. Mesti dijaga oleh seorang Muslim dalam kehidupan dia, menjadikan dia sebagai syiar, dan ia melambangkan syiar agama Islam, bahawa Islam membawa manusia ke arah kesejahteraan. Islam agama yang mengajak manusia kepada kesenangan dan keharmonian. Ni ada orang yang cenderung kepada ekstremis. Dia kata hidup senang-senang ni agama Dajjal. Ini adalah ucapan Dajjal sebenarnya, kan? Islam mengajar kita untuk mendoakan kebaikan sesama orang Islam.
siang dan petang, pagi dan malam. Jadi kita akan tengok macam mana sahabat ni dia bagi salam. Macam mana sahabat dengan salam. Kan? Nabi kata, ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Kepada orang yang kamu kenal dengan orang kamu tak kenal, Nabi suruh bagi salam. Kan? Jadi salam adalah syiar. Dan dia bukan semata-mata kalimah yang dilafazkan dengan lisan tanpa ada sebarang penghayatan makna. Ia bukan satu ritual ataupun satu seremoni semata-mata. Ia adalah ibadah yang kita jadikan sebagai ta'abbud, satu amalan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dalam Islam ada makna, ada maksud, ada tujuan, ada maqasid. Mesti ada maqasid, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak buat perkara sia-sia. Jadi ada tujuan, ada maqasid, di mana untuk menzahirkan keharmonian, untuk mengajak manusia hidup dalam keharmonian, hidup dalam baik-baik, jangan bergaduh-bergaduh. Kan? Bagi salam ni mesti dengan wajah yang ceria kan. Takkan orang bagi salam muka masam. Itu cara bagi salam yang tak betul lah. Kan? Bagi salam, Assalamualaikum, kan? Gitu kan? Yang tu dia tak kena. Dia hanya beri salam sebagai satu ritual ataupun upacara, seperti burung kakak tua bagi salam. Kan? Kakak tua bagi salam tak? Kita ajak dia bagi salam, dia pun orang masuk rumah dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ataupun kita pasang loceng yang bunyi Assalamualaikum. Kan? Jadi orang yang bagi salam dengan tak ada reaksi muka ni, dia umpama macam burung kakak tua tu ataupun macam loceng tadi. Kan? Dia hanya beri salam tanpa dia memahami makna. Jadi salam ni diberi untuk menunjukkan kita ni adalah orang yang lemah lembut, baik, dan kita hormat orang. Tanda penghormatan, tanda kita ni orang yang nakkan kedamaian, bukannya orang nak bergaduh dan sebagainya. Baik. وفيه ما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى تحابوا. Nabi SAW, hadis sahih Bukhari, Nabi kata, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Nabi kata, kamu takkan masuk syurga melainkan kamu beriman. Kamu takkan beriman melainkan kamu ni saling sayang menyayangi antara sama Islam. Nabi kata, hendakkah aku tunjuk pada kamu satu amalan yang kalau kamu buat, kamu akan saling sayang menyayangi. Nabi kata, afshus salama bainakum. Sebarkan salam dalam kalangan kamu. Sebarkan salam dalam kalangan kamu. Tapi sebab itulah di antara tanda akhir zaman, tanda qiyamah, antara kiamat, tanda kiamat sughra yang sedang berlaku sekarang ialah orang hanya bagi salam kepada orang yang dikenali sahaja. Orang yang tak dikenali sudah tidak diberi salam lagi. Walaupun kita tahu dia tu orang Islam. Kan? Orang Islam nampak muka Melayu je lah. Kan? Baru tadi turun pada Yayasan Taklim. Kan? Pastilah orang Islam kan? Baru tadi duduk mengaji kelas Zadul Ma'ad. Tahu kan? Tapi dia tak ambil indah. Kan? Hai aku, hai dia. Bukan nak suruh, bukan mesti salah bagi salam tu nak kena peluk-peluk pula, tak? Kan? Itu ada hukum lain pula. Peluk-peluk ni tidak disyariatkan kecuali balik daripada safar yang jauh. Kan? Saya saja jumpa duk peluk-peluk makruh. Kan? Tiap-tiap kali jumpa peluk. Yang ni amalan yang tidak ada dalam Islam. Ini adalah muhdath, rekaan, bid'ah. Baik. Jadi Nabi ajak kepada kita bahawa ucapan salam ni antara ucapan yang boleh menyebabkan kasih sayang, dan itu adalah tanda iman. Berkata Al-Bukhari dalam sahih dia, qala Ammar, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badhlu salami lil alam, wal infaqu min al-iqtar. Dia kata di dalam kitab dia, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kata,
Tiga perkara yang barang siapa mengumpulkannya, maka sungguh ia telah mengumpulkan keimanan, iaitulah berbuat adil terhadap dirimu, al-insafu min nafsi, yakni adil terhadap diri sendiri, yakni tidak menyiksa diri, buat dengan kadar yang patut. Jangan buat satu benda yang menyebabkan diri sendiri dapat susah, kan? Menyebarkan salam kepada manusia dan berinfak dalam keadaan yang susah. Maksudnya dia tetap melaksanakan ibadah walaupun dia susah. Dia tidak bakhil untuk fi sabilillah. Sedekah ni kita kena faham dengan makna syar'i lah. Sedekah ni maknanya bukan mesti dia kaya, kan? Nabi kata setiap tulang anak Adam ini pada pagi terbitnya matahari ada sedekah. Di antaranya kita tolong orang angkat barang, sedekah. Ucapan yang baik, sedekah. Menyuruh benda yang ma'ruf, sedekah. Mencegah yang mungkar, sedekah. Sedekah maknanya dia walaupun dia susah tapi dia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tak boleh nak buat semua tu, apa Nabi kata? Diganti dengan 2 rakaat duha. Baik. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaihi, wa qad tadammanat hadhihi al-kalimat usul al-khair wa furu'ah. Kalimat ini, yakni ucapan salam ini, mengandungi segala punca kebaikan dan cabang-cabangnya. Ucapan salam ni, apa makna dia? Dia ada mengandungi segala punca kebaikan dan cabang-cabang kebaikan. Fa innal insaf, kalimat yang masuk ini ialah ucapan Ammar ibn Yasir ini. Fa innal insafa yujibu alaihi ada'a huquqillahi kamilatan muwaffiratan wa ada'i huquqin nasi kadzalik. Kalimah Ammar ibn Yasir ni, pasal apa Ammar kata siapa yang himpun 3 benda ni, buat 3 benda ni, dia telah buat semua kebaikan? Kerana kata Imam Al-Qayyim, yang pertama dia kata orang yang insaf, sikap adil, meletakkan satu pada hak dia, tidak berlebih-lebih. Ini mewajibkan dia untuk melaksanakan hak Allah sepenuhnya, sebab dia sedar dia hamba Allah Ta'ala. Itu makna insaf. Insaf diri, maksudnya dia sedar diri dia siapa? Diri dia adalah hamba Allah Azza wa Jal. Kalau dia sedar benda ni, maka dia akan buat segala hak-hak Allah Ta'ala, ibadah. Demikian juga hak-hak manusia, semuanya. Sebab dia sedar bahawa dia ni hamba Allah yang tertakluk dengan undang-undang Allah Azza wa Jal. Allah suruh dia silaturahim, buat baik kepada manusia. Dan ada hak-hak yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia untuk dia buat bagi ke atas manusia yang lain. Kan? Wa alla yutalibuhum bima laysa lah wa la yahmiluhum fawqa was'ahum wa yu'amiluhum bima yuhibbu an yu'amiluhu bih wa ya'fihim mimma yuhibbu an ya'fuhu min. Jadi menyebabkan dia tidak menuntut daripada orang apa yang bukan hak dia. Inilah orang yang ada sikap insaf diri. Dan dia tidak menyuruh orang buat benda yang melebihi pada kemampuan orang. Dia ada orang gaji, ada pekerja dan sebagainya, ada anak dia dan sebagainya. Dia tak suruh mereka ni buat benda yang dia sendiri tak mampu nak buat, kan? Benda di luar kemampuan manusia, kan? Bagi kerja yang berlebih-lebihan, yang sebenarnya memang di luar batasan, yang dia sendiri kalau orang suruh dia buat benda tu, dia tak nak buat. Jadi dia kena faham lah, kan? Wa yu'amiluhum bima yuhibbu an yu'amiluhu bih, dan dia akan berinteraksi dengan manusia dengan cara yang dia pun nak orang lain interaksi kepada dia macam tu. Macam mana dia nak orang buat baik kepada dia, dia akan buat baik kepada orang juga. Wa yu'fihim mimma yuhibbu an ya'fuhu min, dan dia akan memaafkan manusia perkara yang dia juga nak orang maafkan dia. Jadi kalau orang buat benda yang tak seberapa, sikit-sikit, just terberetuh bau jalan-jalan, terberetuh bau, kan? Tak ada lah panggil nak lempang, kan? Dia sedar lah kalau aku pun terberetuh bau dia, aku pun tak nak lah panjang-panjang isu ni sebab terberetuh bau ya pun, kan? Cuma kalau terlanggar kereta, orang Melayu dia sensitif sikit. Kalau macam orang Arab langgar kereta tak puas lagi, dia macam beretuh bau lah, kan? Orang Melayu dia calak kereta tak boleh, kan? Jadi itu kena faham keadaan, kondisi, kan? Jadi dia nak orang, dia tak lebih-lebih. Takkanlah hanya kerana terlanggar barang jatuh sikit, kan,
nak tuntut sampai beribu-ribu ganti rugi masalah lah. Tak patut lah kan. Maksudnya dia pun kalau dia yang buat benda tu, dia nak orang maafkan dia, jadi dia maafkan orang juga. Wa yahkumu lahum wa alaihim bima yahkumu li nafsihi wa 'alaiha, dan dia akan hukum untuk mereka dan atas mereka macam mana dia hukum untuk diri dia sendiri. Dia takkan zalim pada orang dalam hukuman. Dia akan bagi hak orang sesuai dengan apa yang dia nak orang bagi kepada dia. Kan? Kita manusia ni, kita kena sedar bahawa kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita ada had batas dia. Kita tak mampu nak buat lebih daripada apa yang kemampuan yang Allah cipta pada kita. Jadi kita juga kena muamalah dengan orang dengan cara yang baik. Kalau kita tersilap, kita nak orang maaf kita, kita maafkan juga kesilapan orang. Kan? Dalam hal-hal duniawi lah, terutamanya. Kan? Kes-kes agama cerita lain lah. Tapi ni dia menyentuh hak Allah dan Rasul. Ni hak manusia sama manusia, hak kita dengan kita. Kan? Yang ni kita kena tasamuh, ada toleransi. Kan? Ada orang dia hak diri dia sendiri, dia begitu pertahan. Nabi SAW, Nabi tak pernah marah kalau perkara itu menyentuh hak peribadi dia. Lepas tu Nabi tak balas kejahatan orang musyrikin Quraisy yang berkaitan dengan apa yang mereka buat pada diri dia. Nabi tak perang dengan orang Quraisy sebab orang Quraisy ambil perut unta buah atas kepala dia. Nabi tak perang dengan Abu Lahab sebab Abu Lahab baling batu dekat dia, ataupun sebab Ummu Jamil letak duri kat jalan dia. Hak ni semua Nabi maaf, tak ada masalah. Tapi yang Nabi tak maaf, yang dia berbuat syirik. Yang ni tak ada maaf. Sebab ini hak Allah Azza wa Jal. Tak boleh syirik. Buat maksiat, Nabi marah. Kan? Nabi marah buat maksiat. Hari Nabi, dia tak pernah menuntut bela atas hak diri dia sendiri. Tapi Nabi hanya menuntut bela atas hak Allah Azza wa Jal. Nabi marah. Jadi inilah sikap yang kita kena ada sebenarnya. Tapi ia bukanlah sikap yang boleh dapat dalam seminit dua, main kelas kali dua. Tapi dia perlukan mujahadah yang berpanjangan untuk melatih jiwa. Wa yadkhulu fi hadha insafu nafsahu min nafsihi fala yad'i laha ma laysa laha ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته ومحبه. يعني ayat cukup cantik pada Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Ibn Qayyim kata apa? Termasuk insaf diri ini ialah kita sedar, kita bagi hak diri kita. Kita memberikan hak diri kita, maka dia tak dakwa bagi dia apa yang bukan hak dia. Dan dia tidak menjejaskan, tidak merosakkan diri dia dengan mencalarkan diri dia dengan buat perkara-perkara yang jijik, dan merendahkan diri dia sendiri dan menghinakan diri dia dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang insaf diri dia, dia takkan buat benda ni sebab dia tahu diri dia ni, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Kan? Allah cipta anak Adam dalam keadaan mulia. Dia tahu dia ni satu makhluk Allah yang special. Dan dia umat Muhammad, umat yang istimewa. Jadi dia takkan buat perkara yang boleh mencalarkan kehormatan diri dia yang Allah telah muliakan dengan buat maksiat. Dan dia akan membesarkan diri dia, menumbuhkan diri dia, memperelokkan diri dia dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah, tauhid kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap, tawakal, inabah kembali kepada Allah, mendahulukan keredaan Allah dan kecintaan Allah ala maradil khalqi wa mahabbihim, atas kecintaan dan keredaan makhluk. Dia takkan meninggalkan prinsip agama untuk memuaskan kehendak-kehendak manusia, kehendak makhluk. Dia akan istiqamah untuk menunaikan hak-hak Allah atas diri dia. ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يعزلها من البين كما عزلها الله
ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم. Jadi di antara perkara yang dia akan buat juga, dia kata dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyertakan Allah dengan makhluknya. Tetapi dia dengan Allah itu, apa saja tindakan dia adalah kerana cinta dia kepada Allah, marah dia kerana Allah, beri dan tidak beri dia, bercakap, diam dia, masuk keluar dia, semuanya kerana Allah semata-mata, bukan kerana hak diri dia, bukan kerana dia, kan? Jadi semuanya dia buat untuk Allah Azza wa Jal. Inilah orang yang insaf diri. Dan dia tidak melihat dia ada apa-apa kedudukan yang dia dapat hasil daripada amalan dia. Bahkan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها. Seorang hamba yang semata-mata hamba, dia tak ada kedudukan apa-apa, tak ada derajat untuk dia mendapat keistimewaan. فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيده ونفسه ملك لسيده فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه ليس له مكانة أصلا بل قد كتب على حقوق منجمة كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. يعني dia kata, Ibn Qayyim umpamakan hamba ini, kita ini dengan Allah Azza wa Jal. Kita ni memang hamba Allah yang hakiki, hamba semata-mata hamba. Maka dia tidak ada apa-apa kedudukan yang menyebabkan Tuhan dia kena bagi apa-apa dekat dia. Kita ni adalah milik Allah Azza wa Jal. Macam kalau kita ada hamba, zaman dulu ada hamba, kan? Dia hamba tak ada hak apa-apa untuk minta daripada Tuhan dia, kan? Dia demand gaji sekian banyak sebulan, tak ada. Tak boleh. Lain berbeza dengan pekerja. Pekerja boleh demand, kan, mengikut dia punya qualification. Hamba tak ada. Hak kita, milik kita, kan? Sebab tu beza jariah dengan isteri, kan? Jariah dia ada hak, isteri ada hak giliran dan sebagainya. Jariah ni kalau dia ada jariah 100 orang pun dia tak ada apa-apa giliran dia kena bagi. Baik. Maka dia kata demikianlah, seorang hamba itu berhak mendapat manfaat dan amalan untuk tuannya. Apa sahaja kerja dia balik kepada tuan dia sebenarnya. Dan diri dia sendiri adalah milik tuan dia. Dan dia beramal untuk dia menunaikan kepada tuan dia. Apa yang dia berhak baginya ke atas tuannya. Maksudnya dia, apa saja yang dia buat, hamba ni, balik pada tuan dia, kan? Kalau kita ada hamba, zaman dulu ada hamba, kan? Hamba kita tu boleh kerja, kita bagi dia kerja, kan? Gaji dia masuk dekat tuan dia, dan tuan dia akan bagilah berapa persen yang dipersetujui. Kharaj, dia tak ambil semua, kan? Laisa lahu makanatan asla, dia tak ada kedudukan sama sekali. Bahkan dia boleh di mukatabah. Mukatabah ni, hamba boleh ambil perjanjian dengan tuan dia untuk memerdekakan diri dia dengan bayaran tertentu, ansuran, munajjamah. Bila dia bayar untuk bulan ni, bulan depan ada lagi hak yang lain. Demikianlah seterusnya, dia masihlah hamba selama mana dia ada bayaran yang dia kena bayar kepada tuan dia. Dan kita dengan Allah Azza wa Jalla, tak mungkin kita boleh bayar segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau hamba yang biasa-biasa, hamba manusia ni, dia boleh ambil mukatabah. Dia bayar ansuran untuk membebaskan diri dia, dapat zakat bagi kat dia. Okey, setiap bulan bayar berapa ratus misalnya. Tuan kata, okey, harga diri kau ni kalau kau nak merdeka, nak tebus 100,000, kan? Maka bulan-bulan bayarlah berapa persen yang disetujui, kan? Dia berhak dapat zakat daripada Baitul Mal.
Tapi selama dia belum habis bayar dia punya bayaran dia tetap hamba. Kan? Kita manusia dengan Allah, kita adalah hamba abadal abidin. Selama-lamanya kita adalah hamba Allah. Kita takkan mampu bayar apa-apa bayaran untuk menebus diri kita daripada perhambaan dengan Allah Azza wa Jalla. والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له وألا يزاحم به مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستحقاق ويزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو أو يقدمه ويؤثره عليه أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده وهي قسمة ضيذى مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Maksudnya kata Ibn Al-Qayyim, orang yang insaf diri ini mewajibkan ke atas dia mengenal Tuhan dia dan hak Tuhan dia atas diri dia, dan mengenal diri dia siapa dan apa tujuan dia diciptakan, dan dia tidak menghimpit Tuhan dia dan pencipta dia, dan dia mendakwa hak dan kedudukan yang tidak ada pada dia, dan dia cuba nak menghimpit kehendak Tuhan dia dan menolak kehendak Tuhan dia dengan kehendak dia sendiri, ataupun mendahulukan kehendak dia atas kehendak Tuhan dia, ataupun dia membahagikan kehendak dia antara dia dengan Tuhan dia, dia menyamaratakan kedudukan dia dengan Tuhan dia. Tak boleh. Kan? Kalau dia insaf diri, dia sedar bahawa dia ni adalah hamba Allah semata-mata. Dia hanya perlu ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Bukan dia pula, saya belum bersedia lagi nak menutup aurat, saya belum bersedia lagi nak salat. Kan? Sebab apa? Bila datang malakul maut, dia tak ada hak untuk berkata saya belum sedia untuk mati. Kan? Jadi di mana dia dapat hak untuk dia kata saya belum sedia melaksanakan hukum Allah? Sedangkan dia tak ada hak untuk kata kepada Allah, saya belum sedia untuk mati, saya tak nak mati lagi. Sebagaimana dia tak ada hak untuk kata kepada Allah masa dia nak keluar pada perut mak dia dulu, ya Allah bagilah muar sikit lagi. Dia tak ada hak. Jadi hak mana? Tiba-tiba dah besar, dah tulang belulang, dah elok, dah boleh berdiri, boleh berjalan, tiba-tiba dengan angkuh dia berkata, saya tak nak lagi nak semayang-semayang, tunggu tua dulu. Kan? Saya tak nak lagi nak pergi haji ni, tunggulah kaya lagi. Lah duit baru 1 juta, tunggu 1 bilion baru nak pergi haji. Kan? Apa hak dia untuk cakap macam tu? Selama ni dia tak pernah ada hak pun. Kan? Tiba-tiba dia dah besar, dia perasan. Dia perasan kata macam dia ada hak untuk menolak kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang tak ada insaf diri. Orang yang insaf diri dia sedar. Itu Ibn Qayyim kata orang yang tak ada insaf diri dan mendahulukan kehendak dia atas kehendak Tuhan dia, ataupun dia perasan macam kehendak dia setara dengan kehendak Tuhan dia, ini macam orang musyrikin yang mengata hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Orang musyrikin dia bahagi binatang ternak dia. Yang ni untuk Allah, yang ni untuk sekutu-sekutu kami, yang kami sekutukan dia dengan Allah. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Apa yang telah ditentukan haiwan, ternak dan korban untuk sekutu-sekutu berhala-berhala tak sampai kepada Allah. Sebab apa? Apa alasan orang musyrikin? Apa dalil mereka bahawa apa yang disembelih untuk berhala tidak sampai kepada Allah? Dan dia kata pula, wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaina. Dan apa yang disembelih untuk Allah sampai kepada berhala-berhala kami. Apa alasan? Alasan yang mudah. Dia kata Allah kaya, berhala miskin. Allah Tuhan, berhala makhluk. Alasan orang musyrikin, dia berkata Allah tak berhajat kepada korban. Kan? Jadi yang berhajat korban ialah sembahan-sembahan kami yang makhluk ni. Jadi kita jamu dia makan dan sebagainya. Tapi ini adalah
perbuatan yang cukup jijik. Sa'a ma yahkumun, sangat teruklah apa yang mereka hukumkan, kata Allah Subhanahu wa taala. فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله. Hendaklah satu orang ini berhati-hati, wahai hamba, perhati diri kamu. Jangan sampai kamu termasuk dalam golongan yang perasan bahawa dia ada bahagian, ada share, ada kongsi dengan dia punya Tuhan. Seolah macam dia juga ada hak untuk mengatakan tidak kepada suruhan Tuhan dia. Wal'iyadzu billah. Kerana kejahilannya dan kezalimannya. Wa illa lubbisa alaihi wa huwa la yash'ur. Jikalau tidak, maka dia akan disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia tak sedar. Fa innal insana khuliqa zaluman jahula. Manusia diciptakan dalam keadaan sangatlah zalim dan sangatlah jahil. Fa kaifa yatlubu al-insafa mimman wasafahu adh-dhulm wal jahl, mimman wasfuhu adh-dhulm wal jahl. Maka macam mana kita nak dapatkan insaf daripada orang yang bersifat zalim dan jahil? Wa kaifa yunsiful khalqu man lam yunsifil wa kaifa yunsiful khalqa man lam yunsifil khaliq? Bagaimana kita nak harapkan orang itu nak bersikap adil kepada makhluk jika dia tak adil, tak insaf terhadap Tuhan? Kalau dia sendiri dengan Tuhan dia rasa macam dia hebat, tak perlu dengar cakap Tuhan, tak perlu taat perintah Tuhan. Macam mana kita nak expect orang macam ni akan buat baik kepada makhluk? Kan? Dulu orang kata agama Buddha ni agama bagus, agama baik. Ini expectation yang bukan pada tempat dia. Kan? Lah ni dah jadi apa yang berlaku dekat orang Rohingya. Barulah kita sedar bahawa Buddha ni adalah agama yang sangat jijik, keji, zalim, jahat, bengis, bunuh orang. Kan? Padahal itu memang itu hakikat agama dia. Kan? Bagaimana kita nak rasa orang Yahudi ni dia akan insaf terhadap manusia kalau dia rasa Tuhan tak ada apa? Kan? Orang Yahudi di sisi mereka, Tuhan itu kena ikut hukum ulama Yahudi. Bukan ulama Yahudi ikut hukum Tuhan. Jadi jangan duk perasanlah Yahudi akan hormat apa-apa perjanjian yang dia buat dengan manusia. Sedangkan dia tak anggap manusia yang bukan Yahudi itu sebagai manusia pun. Bagi dia itu adalah haiwan yang dicipta dalam bentuk manusia untuk berkhidmat untuk dia. Kan? Jadi orang yang tidak ada insaf pada hak Allah, dia tak ada insaf pada hak makhluk. Baik. Kama fi atharin ilahi yaqulu Allah azza wa jal ibn Adam ma ansaftani khairi ilayka nazilun wa sharruka ilayya sa'idun kam atahabbabu ilayka bin ni'ami wa ana ghaniyun ank wa kam tatabaghadu ilayya bil ma'asi wa anta faqirun ilayya ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. Dalam satu athar, mungkin athar ni sama ada hadis yang Muqayyim sebut ni, kemungkinan dia athar hadis ataupun bukan hadis. Maksudnya athar daripada dapat daripada ulama ahli kitab dan sebagainya. Dan Nabi sebut la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, jangan dustakan mereka dan jangan percaya bulat-bulat. Tapi dia makna dia sahih, di mana Tuhan mengatakan ibnu Adam, engkau tak insaf kepada aku, kebaikan aku sentiasa turun kepada kamu, sedangkan keburukan, perangai, akhlak dan amalan-amalan jijik kamu selalu naik kepada aku. Berapa banyak aku bagi nikmat kepada kamu supaya kamu sayang, cinta dan ikut cakap aku, sedangkan aku tak berhajat kepada kamu. Tuhan kata, wa ana ghaniyun ank, aku tak berhajat kepada kamu. Wa kam tatabaghadu ilayya bil ma'asi, dan berapa banyak pula kamu duk cari benci dan murka aku kepada kamu, sedangkan kamu berhajat kepada aku, fakir, memerlukan aku. Kan? Dan sentiasalah malaikat yang mulia naik kepada aku dengan amalan kamu yang jijik. Dan dalam satu asar yang lain, Tuhan mengatakan ibnu Adam ma ansaftani khalaqtuka wa ta'budu ghairi
wa arzuquka wa tashkuru siwai. Ibnu Adam, kamu tak insaf akan hak aku. Aku cipta kamu, kamu sembah lain daripada aku. Aku bagi kamu rezeki, kamu pergi bersyukur kepada selain aku. Bersyukur kepada selain Allah Azza wa Jal. Kan? Sebab itulah syarak jaga lisan. Syarak jaga lisan supaya tidak disandarkan nikmat kepada selain pemberi nikmat. Sehingga kan kita dilarang menyandarkan satu nikmat kepada sebab. Walaupun dia sebab yang betul. Kan? Umar nak masuk mencuri. Kan? Kita bila itik sudu. Tahu itik sudu? Itik ansar. Kan? Jadi itik tu bila mencuri nak masuk rumah, dia sudulah pencuri tu. Kan? Pencuri tu lari. Tak jadi mencuri. Jadi dia kata, baguslah itik, kerana hang lah. Kalau hang tak ada, aku tak tahu jadi apa. Kan? Betul lah, itik tu jadi punca benda lari, tapi dilarang menyebut. Kan? Dilarang menyebut. Sebab tu Ibnu Abbas kata di antara syirik asghar ialah kataan seorang, laulal battu hadha la dakhala as-sariq. Kalau tidak kerana itik sudu ni, pencuri masuk rumah. Laulal kulaibah, kalau tidak kerana anjing yang menyalak, pencuri akan masuk rumah. Sehingga kan kata ulama salah, termasuk perkataan al-mallahu haziqan, tukang kemudi, juru kemudi itu cerdik, sebab tu kita selamat belayak sampai ke darat. Pun ulama salah kata ucapan ini syirik asghar. Kan? Asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Kan? Naik kapal terbang, kan? Goyang-goyang angin gegak-gegak sampai-sampai lega, pandai pilot tu. Kan? Besar-besar. Layak masuk neraka. Ya, itu syirik lafaz. Kan? Termasuk dalam syirik kalimah, syirik lafaz, syirik kecil. Kan? Batal segala amalan, wal'iyadzu billah. Walaupun tak batal syahadah, hanya kerana kata pilot pandai. Kan? Tapi kalau orang tak mengaji, mana Nabi tahu? Kan? Hanya orang yang mengaji je lah tahu. Baik. Kerana apa? Kerana syarak nak jaga supaya kita ni, hati kita, ta'aluk kita hanya dengan Allah Azza wa Jal. Kita sedar bahawa segala yang berlaku nikmat ni hanya Tuhan yang bagi. Tak ada orang yang bagi nikmat kepada kita. Hanya Allah. Hanya Allah. Satu-satunya pemberi nikmat, Ar-Razzaq. Maka, walaupun benda tu betul, memang betul, dia adalah sebab. Pilot tu sebab saja. Bukannya dia sendiri mampu buat benda tu, kan? Ada kapal terbang, hilang tak jumpa-jumpa. Kan? Jadi, manusia tak ada kuasa. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Baik. Yes. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita bersyukur, jangan lupa Allah Azza wa Jalla. Lepas tu ulama salah kata, kan nak sebut kemudian Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi selamatkan pencuri tak masuk rumah. Dan kemudiannya sebab ada itik ni lah, bela itik ni kan. Alhamdulillah lah ada itik ni kan. Bersyukur kepada Allah, ya Allah aku bersyukur kepadamu sebab cipta itik yang pandai sudu pencuri. Kan? Baguslah kan? Boleh kita bersyukur kepada Allah. Ini zahirkan kesyukuran kepada Allah. Yang penting jangan lupa Allah pada ucapan. Tengok, syarak jaga macam tu. Sebab itu masalah tauhid ni dia sangat halus. Ucapan kita kadang-kadang tak terjaga. Allahul musta'an. ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها أعظم السعي ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها فأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها
ودساها كل التدسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها وحقرها كل التحقير وهو يظن أنه يعظمها فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه إذا كان هذا فعل العبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعل. Kata Ibn Qayyim, macam mana kita nak harap satu keinsafan daripada orang yang dia sendiri tak insaf diri dia. Dia telah menzalimi diri dia dengan kezaliman yang sangat dahsyat, buat dosa maksiat yang menjebakkan diri dia kepada kemusnahan. Dia berusaha memudaratkan diri dia sendiri dengan kemudaratan yang besar dan menghalang kenikmatan yang paling besar bagi dirinya. Ini mendapat syurga, mendapat nikmat Allah, keampunan, rahmat dan maghfirah dan rahmat dan cinta Allah, melihat wajah Allah dalam syurga. Tapi dia buat perkara-perkara yang menghalang kelazatan diri dia sendiri. Dan dia memenatkan diri dia dengan segala kepenatan dan mencelakakan diri dia dengan segala kecelakaan dengan sangkaan ia sedang merehatkan dirinya. Dan dia sangat berusaha untuk menghalang dirinya daripada mendapatkan haknya daripada Allah, menghalang diri dia dapat keampunan, kasih sayang Allah. Orang yang macam ni, dia tak bagi hak diri dia sendiri. Dia menghalang diri dia daripada mendapat kasih sayang dan rahmat Allah. Macam mana kita nak harap dia nak beri kasih sayang kepada orang lain? Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia telah mencemarkan diri dia dengan seteruk-teruk pencemaran. Dan sedangkan dia menyangka dia sedang membesar dan menternak diri dia. Dan dia telah menghinakan diri dengan begitu penghinaan yang sangat dahsyat, dalam keadaan dia menyangka dia sedang mengangkat kedudukan diri dia. Macam mana kita nak harapkan keinsafan daripada orang yang macam ini? Idza kana hadha fi'lul 'abdi bi nafsihi famadha tarahu bil ajanibi yaf'alu. Kalau beginilah perangai seorang hamba terhadap dirinya, maka apa yang kamu sangka dia akan buat kepada orang lain? Ada orang yang buat maksiat pada dirinya sendiri, mencelakakan diri dia sendiri, menjebakkan diri dia dalam murka Allah Azza wa Jal. Macam mana kita nak expect pada dia akan bawa kebaikan pada orang lain? Kalau kita tengok ahli maksiat, dengan sebanyak mana maksiat dia, sebanyak itulah dia telah memudaratkan orang. Dan kalau ada pun manfaat daripada dia, itu adalah manfaat yang terbit daripada sekadar banyak mana iman yang masih ada pada dia. Kan? Ada pun daripada orang kafir, kita tak boleh nak expect apa-apa kebaikan, kecuali kebaikan yang bentuk duniawi yang tidak ada apa-apa, orang kata apa, ganjaran ukhrawi lah. Kan? Malah kita kata orang kafir lah buat aircon, buat elektrik, kan? Yalah, kita kata hak tu duniawi lah, kan? Tapi kita nak harapkan dia sendiri buat apa, barang-barang elektrik ni untuk kegunaan kelas mengaji macam ni, tak ada lah, kita yang kena sesuaikan lepas tu. Kan? Orang kafir dia tak dah terbayang pun mikrofon ni orang akan guna untuk solat misalnya, kan? Lepas tu dia tak ada mikrofon yang sesuai, yang macam orang kata apa, memang disetkan untuk solat. Tak, kan? Tak. Kita tak terbayang benda tu. Kan? Tapi itu kita yang kena sesuaikan balik lepas tu. Kan? Tapi nak harap dia buat benda tu asasnya untuk perkara tersebut, tak ada. Dia buat mikrofon tu untuk dia boleh menyanyi, melalak. Kan? Itu asal dia buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih cerdik daripada dia. Lebih dahsyat, lebih hebat, lebih berkuasa, lebih maha bijaksana. Allah alihkan segala apa yang dia buat untuk asalnya maksiat, Allah jadikan dia untuk kebaikan juga bagi orang Islam. Baik. Wal maqsudu anna qawla Ammar radhiyallahu anhu thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iman al-insafu min nafsika wa badhlu as-salami lil-'alami wal-infaqu min al-iqtari kalamun jami'un li usulil khairi wa furu'ih. Natijahnya kata Ibn Qayyim, kita nak habaq kata apa yang Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu sebut ini, tiga benda ni, insaf pada diri, memberikan salam kepada alam, dan infak ketika susah, adalah satu ucapan yang menghimpunkan semua kebaikan, asal kepada segala kebaikan dan cabang-cabangnya. Kalau ini baru syarah kepada satu ayat al-insafu min nafsik, tak tengok lagi ayat badlus salami lil alam,
al-infaqu min al-iqtar. Banyak lagi hikmah yang kita boleh bongkar rahsianya. Ini menunjukkan bahawa perkataan ini sangatlah sadid, sangatlah tepat, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata pula yang tadi insaf pada diri. Kemudian wa badhlus salami lil alam, menebarkan salam kepada alam. Yatadammanu tawadu'ahu, mengandungi makna tawaduk, rendah diri. Wa annahu la yatakabbaru ala ahad, bahawa dia tidak menyombong diri. Wal yubdhilu salama lis-saghiri wal-kabiri wasyarifi wal-wadi', bahkan dia memberikan salam kepada yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang mulia dan yang tak berapa ada kedudukan. Wa man ya'rifuhu wa man la ya'rifuhu, orang yang dia kenal dan siapa yang dia tak kenal. Itu maknanya badlus salami lil alam, memberikan salam kepada semua makhluk yang boleh diberi salam. Wal mutakabbir diddu hadha, adapun orang yang sombong, lawan daripada ni perangai dia. فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا منه وتيها فكيف يبذل السلام لكل أحد. Yani orang yang sombong ni, dia nak jawab salam pun, jangan kata bagi salam, nak jawab salam pun dia pilih orang, kan? Itu kemuncak kesombongan lah tu, kan? Jangan kata nak bagi salam, jawab salam pun pilih orang, kan? Orang tak kenal tu jawab, siapa ni? Orang miskin tu berjalan, ni bagi salam dia sedekah ni, tak mau jawab, kan? Tak nak bersedekah, tak nak bagi sedekah, jawab salam dia. Lepas tu tolak dengan cara yang elok, kan? Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang elok itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakitkan hati. Kalau tak nak, tolak dengan cara yang baik. Dia bagi salam, memang dia nak minta, tujuan dia bagi salam tu nak minta sedekah, tak derma lah, kan? Kita tak nak derma, tak ada rasa mood nak derma, kan? Duit, jangan kedekut nak derma salam, kan? So kurang-kurangnya dapat juga pahala kita jawab salam, menunaikan hak yang wajib, kan? Tengok kalau bagi salam tak dia lagi minta sedekah pula, kan? Tengok orang susah sikit, tak orang bagi salam kat orang susah, sebab apa? Sekali orang susah tu kita bagi salam, dia ingat kita nak bagi sedekah ke dia minta. Tak? Apa salahnya bagi salam kepada semua orang dengan wajah yang ceria, elok, kan? Baik. Jadi orang yang macam ni nak jawab salam pun memilih, kata Ibn Qayyim, macam mana dia nak bagi salam ke orang lain? Dia takkan bagi salam oleh orang yang dia kenal sahaja. Wa amma al-infaqu min al-iqtari fala yasduru illa an quwwati thiqatin billahi. Adapun orang yang sanggup memberi sumbangan infak jalan Allah dalam keadaan dia susah, ini tidak berlaku melainkan daripada jiwa yang sangat kuat keyakinannya dengan Allah. Wa anna Allah yukhlifuhu ma anfaqah, dan dia sangat yakin Allah akan ganti balik apa yang dia infak. Wa an quwwati yaqin, ini kekuatan keyakinan. Wa tawakkulin, kekuatan tawakal. Wa rahmatin, begitu kuat sifat rahmat dalam diri dia. Wa zuhdin fid dunya, dan sangat kuat akan zuhud terhadap dunia. Wa sakha'i nafsin biha, dan jiwa yang sangat dermawan. Wa wuthuqin biwa'din min wa'dihi maghfiratan minhu wa fadla, dan sangat yakin akan janji keampunan dan kelebihan daripada Allah. Wa takdziban biwa'di man ya'iduhu al-faqra wa ya'muruhu bil fahsya, dan dia mendustakan syaitan yang mengancam dan menakut-nakutkannya dengan kemiskinan dan kemungkaran. Syaitan yang duk was-was kat kita ni, sekali kalau hang bagi sedekah ni, duit tak ada bulan ni, habis, kan? Tak cukup lah. Patutnya hang boleh beli televisyen baru bulan ni, kan? Patutnya bulan ni kalau hang tak sedekah ni, hang boleh beli baju baru, tudung baru, kan? Boleh beli lansir rumah baru, kan? Ni kalau hang bagi sedekah tak cukup duit ni, kan? Itu was-was syaitan. Ya'idukum bil faqri wal fahsya, dia menjanjikan dengan kefakiran dan fahsya, benda-benda mungkar.
Tapi Allah janjikan maghfirah, keampunan, dan fadl, tambahan nikmat kalau kita bagi. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah musnahkan riba dan Allah ternak sedekah. Kan? Ada orang kata, kalau tak makan riba ni, kalau tak melabur dalam saham-saham yang dilarang oleh syarak ni, kan? Duk pergi melabur saham-saham yang syarak ni buat apa? Untung tak banyak pun, rugi je lebih. Kan? Cuma pergi melabur dalam sport Toto ke, Magnum ke, kan banyak untung. Kan? Melabur dalam Kasbek ke, kan? Daripada buka kedai jual kuih pau, hampir buka nu bar. Lagi laku, kan? Syaitan dia beli sikit lagu tu lah. Kan? Daripada kerja susah payah jadi tukang buat rumah ke apa ke, baik hampir jadi bartender ke, jadi pelayan kelab malam ke, kan? Jadi penyanyi ke, kan? Gitu. Ada kudrat tulang apa semua boleh kerja. Nak kerja-kerja tukang-tukang rumah boleh, jadi buruh kasar boleh. Kan? Tapi syaitan kata bisik kat telinga dia, takkan anak standard orang Indon kot. Kan? Baik hampir pasal malam nyanyi. Kan? Orang bagi derma, dapat duit. Kan? Baik jadi penyanyi kat kelab malam tu, syaitan punya bisikan. Tapi Allah Azza wa Jal janji dia, kalau kamu infak jalan Allah Ta'ala, jaga, jangan buat benda yang Allah larang, Allah bagi maghfirah, keampunan, dan fadla, kelebihan. Tambah lagi, malaikat pagi-pagi lagi dah doa untuk kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Pagi-pagi kita bangkit tadi kan, malaikat dah doa. Tahu kan hadis pagi-pagi bila kita bangkit, malaikat akan doa. Dua malaikat akan doa. Malaikat yang pertama kata, ya Allah, berilah orang yang infak di jalanmu itu ganti, dan orang yang kedekut itu kerugian. Pagi-pagi kita celik-celik mata tu, malaikat doa orang dah. Kan? Nak tengok adakah dia ni orang yang sanggup infak jalan Allah ataupun tidak. Wallahul musta'an, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Inilah makna perkataan Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Baik. Kemudian di antara hukum hakam beri salam ni, dia kata apa? Fasal wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu marra bisibyanin fasallama alaihim, dzakarahu Muslim. Hadis dalam sahih Muslim. Nabi ni lalu dekat kawasan budak-budak duk main lah. Apa Nabi buat? Sallama alaihim. Nabi bagi salam kat mereka. Budak-budak Nabi bagi salam. Kan? Kita duk harap budak-budak bagi salam kita. Kita tak bagi salam ke budak-budak kan? Masa action, takkanlah aku yang tuan bagi salam ke budak-budak. Ini bukan sekat tua, Nabi. Ini Nabi. Kan? Dia boleh bagi salam dekat budak-budak kecil. Sibyan ni budak kecil. Budak hak duk main guli tu. Kan? Budak hak jenis duk mandi longkang ayat acak tu. Kan? Ni. Budak hak jenis duk blutin main lumpak tu. Kan? Jadi Nabi SAW bagi, itu makna sibyan, budak yang tahap ini umur dia. Nabi bagi salam. Nabi dengan budak-budak cukup hebat. Layan sungguh. Kan? Nabi biasa main semua ayat dengan budak. Kan? Dalam hadis sahih. Nabi pernah dengan Anas ataupun siapa tak ingat. Sebab Anas ni masa jadi khadam Nabi, dia budak lagi. Anas bin Malik tu, dia masih budak. Kan? Nabi biasa ambil ayat kemana mulut, Nabi semua ada ayat. Melawak, bergurau senda. Kan? Nabi suruh Anas pergi buat satu kerja. Dia suruh panggil orang misalnya. Kan? Jadi terang nak pergi panggil orang tu, sampai kan tengok ada budak-budak yang duduk main. Jadi Anas ni mak dia jadikan dia special, jadi khadam Nabi tapi masih budak lagi. Jadi dia pun berhenti main sekali ya. Kan? Nabi kata, awaklah mak sangat Anas ni. Pergi tengok duk main. Nabi main ikut belakang, Nabi peluk dia. Kan? Nabi kata, Anas, kamu nak pergi tak buat urusan tadi? Dia kata, aku nak pergi ni Rasulullah. Nabi tak marah. Awak tak pergi lagi. Awak duk main. Anas kata, Nabi tak pernah kata dekat dia, kepada apa yang dia tak buat, kenapa engkau tak buat?
Nabi tak pernah marah Anas. Budak kan. Nabi faham. Nabi cukup meraihkan psikologi budak-budak. Kan. Jadi itu Nabi dengan budak-budak. Sangat rahmat, belah dan kasih sayang. Sebab itu dia boleh mendidik generasi yang hebat. وذكر الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم. At-Tirmidzi dalam jami' dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi lalu satu hari dengan sekumpulan wanita. Lalu Nabi bagi isyarat dengan tangan dia dengan salam. Dia bagi Assalamualaikum. Maksudnya gitulah. Maksudnya ini kita akan bincang makna hadis yang lebih dalam. Wa qala Abu Dawud an Asma binti Yazid. Daripada Abu Dawud pula, dalam riwayat Abu Dawud daripada Asma bintu Yazid, marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Nabi lalu lintas dengan sekumpulan wanita sedang duduk-duduk, Nabi bagi salam. Wa hiya riwayatu hadits Tirmidzi wal zahir anna al-qissata wahidatun wa annahu sallama alaihi nabi yadihi. Yang zahirnya ia adalah kisah yang sama. Baik, Ibn Qayyim dia seolah Ibn Qayyim seolah-olah di sini dia nak kata bahawa Nabi bagi salam dengan isyarat tangan, bukan dengan lisan. Sebab hadis Tirmidzi kata fa'alwa bi yadihi bitaslim kepada orang perempuan. Macam-macam isyarat macam kita buat lah, tak kira lah. Maksudnya isyarat tangan. Nabi fa'alwa bi yadihi bitaslim. Jadi adakah Nabi ucapkan juga salam? Hadis Abu Dawud menunjukkan Nabi bagi salam dengan lisan. Syurahul hadis, kebanyakan pensyarah hadis mengatakan Nabi bagi isyarat tangan dan Nabi bagi salam dengan lisan. Tapi Ibn Qayyim seolah dalam hadis, dalam perbincangan dia di sini, dia seolah cenderung nak memahami hadis ni dengan makna Nabi hanya memberi isyarat tangan tanpa mulut. Jadi kita akan tengok pandangan dia. وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير. Dalam Sahih Bukhari, sahabat radhiyallahu anhum akan balik sembahyang Jumaat, mereka akan lalu satu rumah orang tua, mereka akan bagi salam kepada orang tua tu, perempuan tua, ajuz. Lalu perempuan tua ni biasanya akan masak kepada mereka masakan daripada usul silq. Silq ni dia panggil sejenis pokok bayam. Orang kata bayam bit. Betul? Ada bayam bit. Tak tahu terjemahan dia betul lah kan. Bayam macam mana? Wallahu alam, tak pandai abad sayur ni, tak makan sayur. Jadi dia sejenis sayuran lah. Sejenis sayuran, bayam. Yang ada ubi di bawah, yang ada macam akar dia tu, ada macam kan. Jadi apa dia? Beetroot dia. Dia betul tu beetroot. Betul tu. Mungkin lah tu. Oh, merah atas dah. Okey. Bukan bayam lah. Baik, jadi sejenis sayur macam tu lah lebih kurang dia kata. Dia akan masak tu kat depa, kat sahabat-sahabat ni setiap hari Jumaat. Kan? Jadi hadis ni banyaklah faedah dia. Kalau nak bincang hadis ni saja banyak faedah dia. Di antaranya sahabat-sahabat ni lepas sembahyang Jumaat dia keluar, dia tinggal masjid, dia tak ada duduk dalam masjid sampai asar. Dan di antaranya galakkan bersedekah pada hari Jumaat. Seorang perempuan ni bagi dah hari Jumaat je bagi dia makan kan. Jadi maknanya sahabat ni bagi salam. Yang poin dia kita nak tahu di sini, depa bagi salam pada orang tua ni, makcik tua ni. Baik. Wa hadha huwa as-shawab fi mas'alati as-salam 'ala an-nisa. Ini pendapat Ibn Qayyim, dia kata inilah yang tepat berkenaan dengan memberi salam kepada wanita. Yusallimu 'ala al-ajuzi wa dhawatil maharim duna ghairihin. Dia bagi salam kepada wanita yang sudah tua ataupun yang mahram, bukan kepada wanita ajnabiyat. Ini pendapat, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, lelaki ajnabi tidak memberi salam kepada wanita ajnabiyah dengan lafaz, hanya dengan isyarat. Itu pun kalau aman daripada fitnah. Adapun untuk wanita yang sudah lagi tidak ada hajat kepada nikah ataupun mahram, maka itu diberi salam. Tetapi kebanyakan ulama' lain tidak berpendapat demikian rupa. Mereka mengatakan dhabit dia adalah adakah di sana fitnah ataupun tidak ada. Kalau tak ada fitnah, harus memberi
salam walaupun dengan lafaz, kan. Tapi kalau jenis hak nak mengorak piwit lepas tu duk bagi salam, kan, hak tu fitnah, tak boleh lah. Tiba-tiba bagi salam, Assalamualaikum, tak jawab, berdosa. Yang tu jawab berdosa, kan. Yang tu jawab berdosa, kan. Tapi kalau dia bagi salam, maksudnya dia bagi salam dengan cara yang tak ada sebarang syubhah, syahwah, kan, ini harus. Ini yang rajihnya adalah harus. Dan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari cenderung kepada pendapat mengatakan harus selagi mana tak ada fitnah. Dalam kondisi fitnah ni boleh didabatkan, dilihat berdasarkan kondisi, cara dia bagi salam, keadaan dia bagi salam tu macam mana. Kalau kita datang rumah, kita tahu rumah ni orang perempuan duduk, kita nak bagi sesuatu, something, mesti bagi salam, kan. Takkan tak bagi salam, kan. Duduk dalam rumah nak bagi salam dengan tangan je lah. Dia tak nampak, kan. Tak nampak, kan. Jadi maknanya boleh bagi salam jikalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau dalam kondisi yang menimbulkan fitnah, syubhah dan meragukan, maka ini hendaklah dielakkan dan tidak dijawab salam yang sebegini rupa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dan dalam faslun wa thabata anhu fi sahih al-Bukhari wa ghairihi taslimu as-saghir 'ala al-kabir wal mari 'ala al-qa'id wal rakib 'ala al-mashi wal qalil 'ala al-kathir. Jadi ini asas adab salam hadis dalam sahih Bukhari. Nabi kata yusallimu as-saghir 'ala al-kabir. Yang kecil bagi salam pada yang tua. Wal maru 'ala al-qa'id, yang berjalan bagi salam pada tengah duduk. Wal rakibu 'ala al-mashi, yang menunggang bagi salam pada tengah berjalan kaki. Wal qalilu 'ala al-kathir, dan yang sedikit bagi salam kepada yang banyak. Yang ni adab asas. Tetapi sesiapa yang start bagi salam dulu, maka bagi dia pahala lebih. Kan? Sebab syarak galakkan supaya kita berlumba-lumba memberi salam. Kan? Jadi Nabi, walaupun memang Nabi bagi tahu yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir, budak bagi salam pada yang tua. Tapi Nabi idza marra bis-sibyan sallama 'alaihim. Nabi lalu dengan budak-budak kecil dia bagi salam. Nabi tak tunggu depa. Nabi tak berhenti tengok bagi salam ke tak? Kan? Tak. Nabi tak kata, cepat bagi salam, pak cik lalu ni. Tak ada. Nabi bagi salam terus. Lama-lama budak tu sendiri akan terajak untuk bagi salam. Kan? Sebab dia tahu. Kan? Jadi sama juga orang yang berlalu bagi salam kepada orang yang duduk. Tapi kadang-kadang mungkin dia tak perasan. Dia tengah jalan tak perasan kita duduk, kan? Kita bagi salam kat dia. Amboi di mana tu sampai tak perasan orang duduk. Kan? Tak ada masalah. Boleh, harus. Dan orang yang menunggang bagi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Sebab apa Nabi tentukan macam ni? Supaya orang yang ni diajak untuk hormat menghormati, yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda, kan? Yang berjalan menghormati orang yang duduk, sebab dia lebih tinggi kedudukan daripada orang duduk, sebab dia tengah berjalan, kan? Orang yang menunggang lebih tinggi kedudukan daripada orang yang berjalan kaki. Nabi nak ajak orang supaya tawadhu', merendah diri. Mentang-mentang bawa kereta Bentley, kereta apa Mercedes-Benz, BMW 3 series, 4 series, 10 series ke, kan? Tak pandang orang jalan kaki ni, kan? Bagi salam. Ni dia kata, kita pasang tinted supaya orang tak nampak, kan? Sekali bagi salam dia nak tumpang pula, kan? Takut. Ni tak betul, kan? Rupanya kawan tu pun kat rumah dia 10 Bentley tu ada. Cuma hari tu hari dia exercise jalan kaki, kan? Kita berada sebiji perasan, kan? Ni masalah. Jadi apa salahnya bagi salam? Dia tak ada kebulak buat kereta tu, kan? Nabi ajak supaya orang bersikap tawadhu', orang merendah diri. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit bagi salam kepada yang banyak. Dan dalam Jami' Tirmizi juga Nabi kata yusallimul mashi 'alal qa'im, yang berjalan memberi salam kepada orang yang berhenti, yang tengah berjalan, kan? Bagi salam kepada orang yang tak berjalan lah, qaim. Fi musnadil Bazzar anhu yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi
wal mashi 'ala al-qa'id wal mashiyani ayyuhuma bada'a fa huwa afdal. Dalam Musnad Bazzar Nabi kata, orang yang menunggang bagi salam orang jalan kaki, orang yang berjalan kaki bagi salam pada orang tengah duduk, dan orang yang sama-sama berjalan. Siapa yang bagi salam dulu, dialah yang paling afdal. Kan, nampak bertemu pada jauh tu kena get ready. Sebab kira siapa bagi salam dulu kan. Nabi ajak kita berlumba-lumba membuat kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Hendaklah kamu bersegera kepada keampunan Tuhan kamu dan ke arah syurga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Jadi kita kena segera nak dapat pahala. Kan, jangan tunggu. Tak apa dia lah bagi salam kat aku. Kan? Tak boleh. Kita kena berlumba-lumba untuk beri salam. Wa fi Sunan Abi Dawud anhu, dalam Sunan Abi Dawud Nabi kata, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Orang yang paling utama di sisi Allah, orang yang mula bagi salam. Siapa yang start bagi salam dulu, dialah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-maji'i ila al-qaumi was-salam 'inda al-insiraf 'anhum. Wa thabata 'anhu annahu qala idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim wa laysat al-ula ahaqqa min al-akhirah. Nabi SAW di antara benda Nabi ajak kita ialah bagi salam bila datang majlis dan bila nak keluar pada majlis. Dah datang majlis awal tu, lepas tu bila kita nak beronok diri dulu, kita bagi salam juga. Nabi kata, jikalau seseorang kamu duduk, maka hendaklah dia bagi salam. Dan jikalau dia berdiri nak meninggalkan majlis, maka hendaklah dia bagi salam juga. Kerana yang pertama tidaklah lebih berhak daripada yang kedua. Sama-samanya kena. Tak ada mana yang lebih, tak ada mana yang kurang. Perlu dua-dua sekali Nabi kata. Salam masa datang dan salam masa nak balik. Dan Abu Dawud meriwayatkan juga, idza laqiya ahadukum sahibahu falyusallim alayhi fa in hala bainahuma syajaratun aw jidarun thumma laqiyahu falyusallim alayhi aidan. Jikalau kamu bertemu sahabat kamu, kata Nabi, hendaklah dia bagi salam. Kemudian apabila mereka dipisahkan oleh pokok ataupun tembok, kemudian bertemu balik, maka hendaklah dia bagi salam. Lagi sekali. Kata Anas, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamashawd fa idza istaqbalathum syajaratun aw akmatun tafarraqu yaminan wa shimala wa idza iltaqaw min wara'iha sallama ba'dhum ala ba'd. Walaupun hadis yang pertama tadi dari segi sanad tak apa nak kuat, tapi dia kuatkan dengan riwayat Anas, perbuatan sahabat Nabi, bahawa kata Anas, sahabat-sahabat Rasulullah bila mereka berjalan sama-sama, jikalau mereka bertemu dengan pokok ataupun tembok ataupun tempat yang tinggi, tak boleh nak jalan sekali. Jadi seorang akan pergi kanan, seorang pergi kiri. Bila bertemu balik lepas tu, dia bagi salam. Ini adab. Kan? Lepas tu kalau duduk dengan orang Arab, tak larat jawab salam. Kan? Itu orang Arab, itu bukan perangai Arab, itu perangai orang Islam. Sebenarnya kita kata ni perangai orang Arab, dia pelik lah, suka bagi salam. Tak berhenti-henti salam. Kan? Dah bagi salam, tanya macam mana keadaan. Kan? Kita duduk sembang, kita duduk diam lama sikit, tanya pula kaifahal. Sembang, kita duduk diam, kaifahal. Kan? Dia gitu lah. Kan? Dia begitu prihatin kan. Siapa duduk diam lama sangat, ni tak cakap-cakap lah. Tak tanyalah pasal apa kan. Gitu. Antara adab yang baik yang kita boleh belajar pada orang Arab lah kan. Taknya kita orang Melayu saja adab bagus, orang lain tak bagus. Tak. Orang Melayu pun ada perangai tak elok juga. Kan? Ada perangai yang macam tadi lah, orang Melayu cuba kalau senerih kereta sikit, calak sikit je hujung kuku lah. Bergaduh 7 keturunan. Kan? Orang Arab langgar kereta kemek, alhamdulillah hidup lagi, dia kata tak apa, jom balik kan? Tu perangai orang Arab yang elok. Yang tak elok pada orang Melayu. Kan? Tak bermakna semua perangai orang Arab tak elok, Melayu elok belaka. Kan? Baik. Ya. Tasafah, bersalaman, berjabat tangan, sunnah yang lain pula. Bila bertemu, itu di antara sunnah juga. Nabi sebut bila berjabat tangan dua orang Muslim, maka bergugur dosa mereka seperti daun kering yang bergugur daripada pokok. Jadi salam pun, bagi salam dengan lisan pun perlu, berjabat tangan juga sunnah jikalau sesama jantina lah. Kan? Lain-lain jantina janganlah bagi jabat tangan kan.
Kan, bagi salam pun ulama tak ada, sebagai ulama tak setuju, tambah lagi nak berjabat tangan. Kan? Jadi maknanya ini di antara sunnah memberi salam. Mesti bagi salam. Dan salam ni kita jangan ganti kita dengan yang lain-lain. Gunakan lafaz yang syar'i. Syiar agama, tak boleh tukar. Kan? Sebab dia syiar dan dia adalah zikir yang sabit, bukan zikir rekaan. Dia tak boleh tukar salam merdeka, tak ada. Salam buah Malaysia, kan? Tak ada. Kan? Dia tak boleh tukar yang lain. Dia adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Itu ucapan salam yang syar'i. Jangan tukar dengan good morning, good evening, good night, goodbye. Kan? Maknanya kita jangan jadikan dia sebagai ganti kepada salam. Nak tambah lepas tu terpulanglah tu kan. Tapi jangan tinggal salam. Kan? Ni ada jumpa good morning. Kan? Good morning je. Lepas tu assalamualaikum tak ada lah. Ataupun good morning dulu betul buat assalamualaikum. Tak boleh lah. Assalamualaikum dulu. Lepas tu nak good morning ke, good apa ke, suka hati lah. Kan? Jadi mana? Kan nak ulang salah satu dari satu jadi isu panjang lain pula, lagi sensitivity kerajaan, tak boleh kan. Ya, majlis ilmu masuk dia bagi salam, boleh bagi salam. Cuma orang yang sedang menekuni ilmu, ilmu, dia tidak semestinya, tidak adalah setengah keadaan di mana ulama memberikan pengecualian tentang waktu-waktu menjawab salam. Misalnya orang tengah sembahyang, kita boleh bagi salam. Tapi orang yang sembahyang, dia tak boleh jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia jawab dengan isyarat tangan. Tapi kita boleh bagi salam dekat orang tengah sembahyang. Kan? Tapi dia tak wajib menjawab dengan lisan. Kan? Baik, ini di antara adab. Lebih mana ni Ustaz Ina sambunglah insya-Allah. Dan kita pun dah ambil masa yang agak panjang. Okey, ni sebahagian daripada adab-adab memberi salam, dan panjang lagi Ibnu Qayyim bincang tadi, banyak lagi isu-isu. Di antaranya kita masuk masjid, kita bagi salam, kita kena buat apa dulu? Sembahyang tahiyatul masjid dulu. Sebelum bertanya soalan, salam dulu sebelum bertanya, sebelum cakap. Assalamu qabla al-kalam. Walaupun hadis ni dhaif, tapi dikuatkan dengan amalan para sahabah, amalan salafus salih. Ni sebelum bercakap bagi salam dulu. Ni menunjukkan kepentingan salam. Kesimpulan yang kita dapat buat adalah di antara amalan dalam Islam ni, di antara yang afdal ialah salam, dan perlu dihidupkan amalan memberi salam dalam kalangan umat Islam. Kena jadikan dia sebagai syiar kita orang Islam, jangan jadikan budaya orang kafir sebagai syiar kita. Kan? Jangan gantikan dengan budaya yang lain. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Tak ada soalan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.